Kemudian dan disunatkan dia mengosongkan hati. kosong hati. Farau kosong, bukan mengosongkan. Waja'alu yadayhi tahta sadrihi akhidhan biyaminihi yasarahu. Dan disunatkan meletakkan dua tangannya di bawah dadanya dalam keadaan memegang dengan tangan kanannya akan dahi kiri. Mazhab Hanafi bawah pusat. Mazhab Maliki irsal. Irsal maksudnya tidak berbuat demikian, tidak meletakkan tangan, tidak pegang. Dan mazhab Syafi'i beginilah, bawah dada. Walaupun ada setengah riwayat ala sadrihi. Ini yang menjadi syubhat. Yang sembahyang letak atas dada. Sebab ada riwayat ala sadrihi. Kita tengok dalam syarah. Zad bin Khuzaimah ala sadrihi. Dalam riwayat Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Jadi 'ala sadrihi ni maksudnya akhirahu, akhir sadri, di hujung dadanya. Ni dada, ni hujung dada kan. Jadi dia letak, apa maksud di hujung dada? Fayakunu akhirul yadi tahtahu. Faham? Jadi hujung tangan dia tu bawah dada. Sini lah. Sini, bawah. Maksudnya bawah lah, daripada situlah keluar bawah dada. Jadi dia ada satu, tengok dalam syarah, mutakhayyiran baina basti asabi'il yumna. Basti, dia tak genggam. Faham? Dia tidak genggam jemari tangan kanan, bahkan dia buka. Dia buka pada apa? Pada lebarnya mifsal, pergelangan. Maksudnya dia macam ni je, dia tak pegang. Faham? Itu maksud basti, buka, ardi, lebar, mifsal. Lagi tanpa dia macam ni. Ini pegang, ini bas. Wa baina nashriha, ataupun dia macam ni. Faham? Bukan dia, bukan, sama ada dia macam ni ataupun macam nashriha, ke sini. Maksudnya jari dia sama ada ke sini atau ke bawah. Kemudian dia ada lagi berapa kaifiat, tengok dalam syarah lain. Kemudian aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Ini kalau pertama dia bukanlah imam, yang kedua dia bukanlah makmum. Kalau imam tidak memanjangkan solatnya, kalau makmum perlu ikut imam. Jadi kalau dia doa panjang, dia tertinggal daripada imam. Tak boleh. Ini kalau dia sembahyang seorang lah, ataupun dia sembahyang bersama dengan, dipanggil makmum al-mahsurun. Maksudnya makmum yang memang kita dah setuju, ataupun sembahyang tu memang sujudnya panjang, main tasbih. Faham tak? Dan doa dalam sujud ni, kalau dia tak pandai bahasa Arab, doa hati. Kalau doa atas mulut, tak sah. Kita terangkan tempoh hari, tak boleh doa dalam bahasa Ajam. Yang khilaf kata boleh itu
hanya untuk doa maksur. Yang khilaf kata boleh tu. Doa maksur. Walaupun dia mampu doa bahasa Arab. Itu doa maksur. Bukan doa yang apa yang dia nak. Dia doa sejam. Yang tu tak ada khilaf. Tak boleh dalam bahasa ajam. Sebab itu doa kunut nazilah ni, ya Allah selamatkanlah orang Islam di Palestin, di Kashmir, di Myanmar, faham? Angkatlah virus corona. Ya, ada setengah ulama sekarang kita faham, boleh tak disebut tu perkataan corona? Corona ni bukan bahasa Arab, faham? Kalau disebut negara, nama-nama negara, boleh tak disebut Palestine ataupun Palestin? Itu bukan Arab. Sebab Arab tak ada huruf pa, faham? Tak ada P. Jadi dia sebut, tapi sebut Arabnya sebutan. Palestin misalnya, orang Arab tak panggil Palestine. Begitulah seterusnya. Wa an ya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'udi ala yadayhi. Dan bahawasanya dia menekankan ketika berdiri daripada sujud, dia bertekan dengan wal qu'ud ala yadayhi, dengan dua tangannya. Maksudnya apa maksud ala yadai? Batnihima, perut, bukan pakai penumbuk. Ala yadaihi ay batnihima ala al-ardi li'annahu a'wanu lahu. Wa huwa ma'khudun min hadith al-Bukhari fi sifat salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah thaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama. Wa'tamada 'ala al-ardi, disunatkan i'timad 'ala al-ard. Jadi masalah i'timad 'ala al-ardi, adakah tangan itu qabidan yadai, qabid macam ni, penumbuk lah, kal'ajin. Sebab ada satu riwayat Nabi bangun tu kal'ajin. Ajin ni ada tafsirkan orang yang menguli tepung, ajin, ajana, uli. Jadi daripada situlah mereka telah keluarkan kaifiat dia, orang uli tepung pakai penumbuk. Pakai penumbuk lah, tepung banyak kan. Maka disebutlah bahawasanya kaifiat tangannya macamlah penumbuk juga. Itu dibahaskan oleh ulama kita tentang salahnya apa yang dicatatkan bahawasanya menggenggam tangannya. Dia adalah membuka tangannya. Dan bagaimana pula dengan riwayat kal'ajin, boleh baca dalam perbahasan. Jadi walhasilnya buka lah, bukan genggam. Perbahasan tentang ajin tu dalam Asyiat Tarmasi, tengok. Tak ada yang kelas ni. Okey. Ada khilaf, ada satu khilaf antara Imam Ramli dengan Ibn Hajar berkaitan dengan satu masalah. Contohnya kan, apa benda Ilyas. Okey, anta duduk depan. Okey, duduk iftiras kan. Sekarang ni duduk iftiras tu tukar jadi tawarruk, tukar. Anda tukar macam tu.
Oh, senang dia tukar. Hantar tukar, hantar bengkok, lepas tu angkat. Macam orang badan besar sikit, dia kena angkat badan ni. Kita buat sekali lagi. Iftirash. Macam tu. Jadi di sisi Ibn Hajar batal sembahyang. Faham? Sebab apa? Sebab dia telah menambah rukuk. Kenapa pula menambah rukuk? Sebab tunduk separas tadi tu adalah rukuk bagi orang yang sembahyang duduk. Faham? Orang yang sembahyang duduk, rukuk dia macam tu. Tapi di sisi Imam Ramli tak batal. Boleh tengok bahasan khilaf ni dalam Baijuri ke, dalam Buriyah. Sebab kita kata walaupun dia tunduk macam tu, tapi dipanggil ma yatawalladu min ma'zunin fahuwa ma'zun. Kita baca kitab Minhaj. Ma yatawalladu min ma'zunin fahuwa ma'zun. Sekarang ni disunatkan untuk kita duduk iftirash. Jadi kalau dia dah terduduk tawarruk, dia dah terduduk iftirash, sedangkan tahiyat akhir, maka dia nak dapatkan yang sunat tu, dia ubahlah tengah semayang dia. Jadi melakukan tawarruk tu kan dituntut. Jadi oleh kerana dalam proses dia nak pergi ke arah benda sunat tu, dia tunduk seperti itu, maka tidak menjejaskan apa-apa. Faham? Si Ibn Hajar tak boleh. Okey, satu. Yang kedua, okey, sujud. Bangun dari sujud, buat ni an ya'tamida 'alal ard. Bangun, duduk istirahat, okey, bangun. Ini pun tak boleh tak? Faham? Sisi Ibn Hajar. Sebab apa? Rukuk. Faham? Dah, bas. Okey, buka dalam Busyra Karim. Jadi kalau dia nak sebut virus, coronavirus, contohnya kan, virus bahasa orang putih, virus, V tak ada dalam bahasa Arab. Okey, buka Busyra, baca tentang ibarat ni. I'timad ala yadayh. Dia kitab Busyra Al-Karim, dia susun Muqaddimah Hadramiyah, dia susun mula-mula dia terang dulu rukun, kemudian dia ulang balik daripada awal. Rukun-rukun dalam qiyam, rukun dan rukun di asing. Kita sebut rukun dan sunat sekali. Itu antara perbezaannya lah. Jadi tengok pada susunannya. Pada bab sunat, dalam perkara mungkin bangun dari sujud al-i'timad. Sejarah dia macam contoh kan, mazhab Hanafi tidak disunatkan duduk istirahat. Faham? Hanya dibolehkan untuk orang tua. Kita punya dalil sebab mazhab Syafi'i pun ada khilaf juga. Kan ibarat tu, ibarat duduk istirahat. Kita baru baca la ilaha illallah. Wal masyhuru, nampak? Sannu jalsatin khafifatin ba'da sajdasani. Khilaf. Wal masyhuru, maksudnya muqabil masyhur tidak disunatkan. So mazhab Hanafi tidak disunatkan duduk, tidak disunatkan. Oh, anda baca okey, tak apa. Jadi masalah i'timad ala yadain ni pun sama. Dia disunatkan mutlak. Orang tu dia kuat ke, dia tak payah mazhab Hanafi tidak disunatkan tu i'timad. Antara benda yang kita khilaf juga mazhab Hanafi, kalau orang bangun daripada sujud, dia i'timad ala butunil asabi'. Faham? Kalau dia kuat.
Kalau tak kuat barulah pakai tangan. Faham? Jadi i'timad ala butunil asabi' tunjuk asabi'ir rijlain. So, Yusuf pula. Ilyas. Okey, sujud, bangun. Tak payah tekan. Tak payah duduk istirahat. Ini mazhab Hanafi contoh ni. Duduk, sujud balik. Terus bangun. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi orang yang nak bangun terus ni, dia kena tekan dia punya jari dia. Faham? Untuk lonjak boleh naik atas. Kan? Itu yang dimaksudkan bertekan dengan jari je. Hujung jari tu dia kena push supaya dia boleh naik. Jadi mazhab Hanafi begitulah cara dia. Dalam mazhab Syafi'i sama ada dia kuat, dia boleh buat macam tu, ataupun dia tak boleh, i'timad ala yadayhi. Okey, teruskan. Duduk. Maksyufataini. So, sama ada dia bangun daripada duduk istirahat, dia bangun daripada tasyahud. Faham? Sebab apa? Li'annahu, kerana perbuatan itu lebih membantu. Bukan sekadar itu saja, bahkan ia sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Kemudian annahu kana yaqumu bi qiyamil ajizi wa fi riwayatin al-ajil. Lagi Kilahuma bi ifradi ra'sihi ila ma amama rukbatayhi. Nampak? Jadi itu ada riwayat ajiz tu, satu riwayat ajiz, satu lagi riwayat ajid. Jadi mereka yang ambil riwayat ajid itu mengatakan ada dua cara. Satu, macam orang yang lemah. Orang lemah bangun macam tadi lah. Orang lemah. Lemah kan, tak larat lagi pinggang. Jadi dia kena tekan dulu. Satu lagi ajin. Jadi bila ajin tu yang jadi pakai penumbuk. Tapi tafsiran tu salah. Ajin juga dalam lurah memberi makna ajiz, orang tua. Kemudian tapi dalam dua-dua cara tadi, dia keluarkan kepala dia ke bahagian depan lutut dia. Faham? Kenapa dia isyarat, dia sebut benda ni, dia isyarat kepada pandangan yang kata tak boleh. Sebab bila kita keluarkan je kepala kita maqaddama rukbatai, itu namanya rukuk. Faham? Kepala dia di hadapan lutut kan, itu yang cara rukuk, aqallur rukuk. Kemudian bagi orang yang semain duduk, seterusnya yuradul qawlu yuradul qawlu bi annahu ziyadatu ruku'. Kemudian ziyadatu ruku' jalisin. Wa huwa mubtilun. Ibn Hajar. Nampak? Batal di sisi Ibn Hajar. Kemudian illau salima dhalika lam yadurra. Illau sulima dhalika, kalaulah kita kata ia akan membawa kepada surah rukuk. Kalaulah kita kata akan berlaku seperti itu, pun sah juga, lam yadur, tidak memudaratkan. Faham? Kerana satu, sebab memang sabit Nabi buat. Yang kedua, ulama takrir, ulama tetapkan, ulama sebutkan, ulama biarkan, tak ingkar, bahkan menyatakan sunat pula. Faham? Lagi
Jadi Bushrul Karim ni dia ada kitab asal, namun tak pernah dicetak dan tak tahu manuskrip dia dekat siapa. Dia lagi luas lagi daripada yang ni. Yang ni pun menarik. Kalau dapat yang asal dia, lebih banyak fawaid. Okey. Bas. Terus تطوير القراءة الأولى على الثانية في الأصح. Dan silakan menanyakan bacaan berlainan. Kamu disangka itu pada belakang asal. وتطويل قراءة الأولى على ثانية للاتباع في الظهر والعصر. Dia sebenarnya masalah memanjangkan qiraat ni. Dia sabit pertama dalam riwayat sembahyang zuhur, sembahyang asar dan riwayat Bukhari Muslim. Sembahyang subuh dan riwayat Muslim. Tapi masalah sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak tak sabit, tapi dikiaskan. Faham? Jadi mungkin akan ditanya bagaimana boleh tahu Nabi baca apa sembahyang zuhur asar. Zuhur asar kan tak dengar. Faham tak? Satu, kita kata dia kadang orang macam tu dia boleh dengar lah CP-CP lah. Sebab memang ada riwayat pun sahabat sebut Nabi baca surah apa dalam sembahyang zuhur asar. Satu lagi, ada setengah keadaan Nabi baca sehingga didengari. Tujuannya ta'lim, untuk mengajar. Di situlah nanti akan menjadi dasar kita masalah zikir lepas sembahyang. Mazhab Syafi'i, zikir lepas sembahyang ni asalnya adalah perlahan. Zikir dan doa dibaca dengan perlahan. Itu mazhab Syafi'i. Bila tu dibolehkan ataupun disunatkan menyaringkan suara? Antaranya adalah ta'lim. Faham? Untuk mengajar. Asalnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri sebut dalam kitab Al-Um, perlahan. Memperlahankan suara. Okey. Wasani la yusannu tatwiluha lil ittiba' fi taswiyah bainahuma fi adh-dhuhri wal 'asri. Sebab ada juga riwayat yang sama je. Maknanya antara rakaat pertama kedua zuhur asar juga, maksud ada riwayat beza, ada riwayat sama, riwayat Bukhari Muslim. Wa yaqasu 'alaihima ghairuhuma. وفي تطويل الثالثة على الرابع إذا قلنا بقراءة السورة فيما الوجهان أحدهما نعم قياسا على تطويل ولا على ثاني والثاني لا بل يساوي بينهما الاتباع. ويقاس عليهما العشاء وصح في الروضة الأول وتقديم القياس فيه على النص لأن دليل أصله وهو الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على إثباتها. Jadi qiyasan wajani ahaduhuma na'am qiyasan ala tatwil al-awwal ala thani wa thani la bal yusawi bainahuma. Sawi bainahuma. Okey. Sekarang ni cuba tengok ibarat tu. Wa taqdimul qiyas fihi 'ala an-nass. Ini sebenarnya adalah tafri' daripada pandangan ataupun masalah kedua. Masalah adakah disunatkan memanjangkan bacaan, memanjangkan rakaat keempat, ketiga berbanding keempat. Khilaf ini berasaskan kalau kita kata disunatkan baca surah pada rakaat ketiga keempat. Ini pun ada bahasan juga. Disunatkan ke? Kita semua maklum lah, adakah disunatkan ataupun tidak kan? Pendapat muktamadnya tidak disunatkan untuk membaca sebarang surah, sama ada di imam ataupun di makmum. Tidak disunatkan membaca surah pada rakaat ke-3 dan juga ke-4 kecuali. Siapa ingat kecuali apa? Kecuali orang yang masbuk. Masbuk pada rakaat yang pertama, pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Maka dia boleh baca surah selepas dia baca Fatihah.
pada rakaat yang setelah dia setelah Imam Nabi Sallam dia menyangkut Sebab sebagai mengganti yang telah diluput. Jadi kalau kita masbuk, kita datang rakaat ketiga keempat, yang sepatutnya kita berada pada rakaat pertama kedua kita. Tapi oleh kerana imam berada rakaat ketiga keempat, dia tak akan baca surah. Dia akan baca Fatihah aja, dan kita tak sempat lah nak baca surah. Dan lepas imam bagi salam, kita masih disunatkan untuk dapatkan balik surah itu, walaupun kita sekarang berada pada rakaat ketiga keempat. Faham? Demi untuk meneruskan amal membaca surah tersebut. Tetapi ada pendapat muqabil yang mengatakan hatta rakaat ketiga keempat pun disunatkan baca surah. Daripada situlah akan jadi khilaf. Kalau kita andaikan ambil pandangan yang kata sunat tu, maka adakah rakaat ketiga keempat ni sama panjang ataupun berbeza? Pendapat muktamadnya muktamadnya al-awwal. Al-awwal tu maksudnya apa? Dipanjangkan rakaat ketiga berbanding rakaat keempat. Kemudian seterusnya, kemudian taksiran li mawadhi'i sujud. Dalam kitab Tahrir dia disebut antara perkara yang makruh dalam solat ni ada al-itan, itanul ibil. Hadis pun ada. Itanul ibil ni ditafsirkan sebagai solat dalam keadaan kekal satu tempat. Faham? Satu tempat. Menempel je kat situ. Bukan makruh. Maka dia sebab itu dah menjadi apa? Tapi amalan sebahagian masyarakat lepas main terus dia undur reverse belakang. Itu dah tahu. Itu termasuk tak? Faham? Lepas dia semayang bagi salam terus dia reverse. Raja pun sama tak? Seorang tua. Dia yang disunatkan lepas semayang kita tukar tempat. Faham? Untuk kita semayang sunat ni sama ada kita alih tempat atau kita bercakap. Faham? Kita fasilkan. Kita apa? Kita bezakan antara lepas semayang itu dengan bercakap. Ataupun kita ubah tempat. Jadi ubah tempat ni sebenarnya amalan yang menjadi amalan dalam masyarakat kita. Faham? Semayang sunat tu ubah tempat. Taksiran li mawadhi' sujud, untuk memperbanyakkan tempat sujud. Seterusnya asal sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salat salatul mar'i fi baiti lil maktub. Baca dalam Bughyah al-Mustajidin nanti tuliskan kat tepi, dia ada bawa surah yang mana kecuali mustahna. Asalnya disunatkan semayang sunat tu di rumah. Dia punya wajah pandangan ini bukan wajah hukum, ini adalah perbuatan Nabi lah. Nabi contohnya Nabi masuk masjid, Nabi dah siap dah semayang qabliyah pun hatta di rumah. Faham? Lepas habis semayang ba'diyah pun di dalam rumah Nabi sebelah lah. Jadi illa kecuali dalam beberapa surah disebut dalam Bughyah al-Mustajidin, maka disunatkan untuk buat di masjid. Faham? Asalnya buat di luar masjid supaya kita nak hidupkan semayang tu di rumah lah, di rumah ke di asrama ke. Kecuali antara yang disebut sebagai kecuali itu kalau orang itu adalah muqtada bihi, orang yang diikuti. Faham? Jadi kalau orang duk nampak dia lepas semayang terus cabut, orang sangka lah tak semayang. Faham? Ataupun kalau dia semayang, maka yang tengok tu jadi semangat. Dia orang sangka baik semayang kat rumah, tapi bila tengok dia jadi semangat. Contoh, itu antara surah yang disebutkan Qudwah. Surah yang disebutkan juga kalau dia semayang kat rumah, kalau dia balik rumah memang tak ada. Faham? Tak ada. Khalas, tak ada semayang. Dia buat kat masjid.
Kalau balik asrama, guyup. Maka dia buat dekat masjid. Tapi kamu tak ada lah sebenarnya kat masjid. Sama je lah. Faham? Tempat tu bukan masjid. Okey, seterusnya. وإذا صلى وراءهم نساء أتكم حتى ينصرف. Apabila wanita-wanita solat di belakang makmum, maka letakkan sehingga mereka. Ini ada hadis. Nabi arahkan Nabi lelaki buat macam tu. Dia satu, pintu dia sama. Nanti bersesak-sesak lah lelaki dengan perempuan kat pintu. Faham? Jadi biar perempuan selesai dulu, kita tunggu, kemudian barulah lelaki. Nabi juga arahkan perempuan, janganlah angkat kepala. Ni zaman Nabi ni. Daripada sujud, dia tunggu kejap. Faham? Bila imam bangun, dia tunggu kejap, barulah dia angkat kepala dari sujud. Sebab supaya dia tidak terlihat lelaki lah di belakang. Dia pakai kain kan, sujud nampak apa ke, nampak apa. Jadi daripada hadis itu menunjukkan antara lelaki dan perempuan tu tak ada tabir. Tak ada tabir. Kalau ada tabir tak nampak. Faham? Tak perlulah nak kata tunggu dulu ke, sebab memang tak nampak kan. Nampak. Faham? Masjid Nabawi zaman Nabi tak besar pun. Jadi kalau tempat kita ni tempat perempuan mana, tempat lelaki mana, faham? Tak ada pun akan bertembung. Kalau Masjidil Haram dia mengasingkan pintu masuk perempuan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram sama je. Masjid Nabawi pintu untuk perempuan dengan lelaki memang tak akan sama. Dari Masjid Nabawi Haram sama je, masuk sekali. Okey. Jadi kalau tempat yang seperti itu tak adalah keperluan ni. Faham? Sebab elak dia tu tak nak berlaku zahmah dengan perempuan di pintu. Kemudian ini perkara ni ada bab dia dalam Sahih Bukhari. Perkara ini berlaku pada zaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Maksudnya ada orang beranggapan lepas semayang ni, kalau kita nak tinggalkan tempat semayang, afdalnya bergerak ke kanan mutlaqan. Faham? Jadi anggapan itu salah. Anggap benda tu sebagai ibadat pula, maknanya syariat. Bagus buat macam ni. Jadi orang yang bergerak tinggalkan tempat solat daripada kiri, dia telah tinggalkan sunat. Jadi bila perkara ini diketahui dia Sayyidina Abdullah Mas'ud, dia tegur. Ada hadis ni dalam Sahih Bukhari. Dia kata tak ada. Tak ada beza kanan ataupun kiri. Faham? Kalau dia ada hajat, ikutlah dia pergi kanan ke nak pergi kiri. Faham? Kalau dia ada hajat. Sebab yang pandangan tu dia mutlak. Ada hajat ke, tak ada hajat ke, kanan. Walaupun kasut kat sana, dia pusing kanan, pusing balik sini. Faham? Jadi itu yang ditegur. Faham? Pendapat utamanya ikut urusan dia macam mana, dia bergerak. Kalau mundur ke belakang, mundur. Ke depan, ke depan. Kanan-kanan. Tak ada apa-apa yang ditakyinkan, faham? Oleh Rasulullah. Tapi kalau tak ada beza, dia lepas mayang kanan kiri ni tak ada apa-apa hajat, maka kanan. Faham? Kanan tu bukan kerana ada hadis khas mengyur begitu, sebab kanan ni adalah jihad yang mulia. Faham? Okey. Wa tanqadhi qurwatu bi salamin imami. Selesainya kita itu dengan salam imam. Jadi selesainya qudwah itu dengan salamnya imam. Selesainya qudwah dengan salam imam tu maksudnya dia dah boleh bangun min haitsul jawaz. Kalau dia masbuk, dia boleh bangun. Kalau dia tidak masbuk, dia dah boleh bagi salam. Faham? Sebab qudwah dah habis. Dia sudah tidak ada kaitan dengan imam. Tapi kalau dia masbuk ke ataupun dia semayang belakang imam ke, disunatkan dia tunggu dulu imam bagi salam yang kedua. Faham? Orang yang masbuk, dia tunggu dulu. Salam pertama, salam kedua, baru bangun. Faham? Sehingga dalam kita tulis, kalau dia bangun terus,
boleh mengurangkan pahala Jumaat, meluputkan pahala Jumaat pada bahagian tersebut lah. Sebab apa? Walaupun setelah imam bagi salam yang pertama sudah terputusnya qudwah, tapi imam masih dalam solat. Setelah yang kedua kan, jadi kita bagi imam selesai dulu solat dia, barulah kita bangun. Okey, wa tanqadi qudwatu bi salamil imam. Kalau kita bukan mazbuk, imam bagi salam pertama, kemudian salam kedua kita dah boleh bagi salam pertama. Kemudian falil makmum, nampak? Ini pun ada orang bangkit kan, kata apa ramai orang imam dah bagi salam duduk baca lagi. Satu, makmum tu tasyahud dia tak habis lagi, lepas tu dia habiskan. Satu lagi, dia lepas tasyahud dia nak baca doa. Boleh. Falil makmum, boleh makmum sibuk dengan doa selain doa walaupun imam dah bagi salam. Summa yusallimu walahu an yusallima fil hal, terus bagi salam pun boleh juga. Kemudian huwa sintai, kalau imam hanya bagi salam sekali, mazhab Maliki kan, dia bagi salam yang pertama dia kuat, yang kedua perlahan, tak dengar. Semayang kat Maliki. Walau iktasara imamu ala taslimatin thaniyah sallama sintain, tak ada masalah. Imam tak buat, kita buat. Sebab bila imam dah bagi salam, kita dah tak ada hubungan dengan dia, tuan. Maka kita nak tambah benda yang dia tak buat pun tak apa. Sama macam masalah sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, dia dah bagi salam, kita sujud sahwi, maka kita tidak dikira mukhalafah dengan imam. Sebab mukhalafah ni hanya akan dikira selagi kita masih ada ikatan qudwah. Bila imam dah bagi salam, dah tak ada apa-apa ikatan, maka kalau kita sujud sahwi pun tidak ada istilah mukhalafah fahisah. Lepas tu disunatkan sujud sahwi walaupun imam tidak sujud sahwi. Dalam surah yang mana imam disunatkan sujud sahwi. Faham? Wallahu a'lam. Jadi perbahasan yang perlu dilihat masa ni, sehari dua, masalah zikir selepas sembahyang, baca, fahamkan betul-betul. Tengok sikit dalam Bushra ada pembahasan, dalam Buriyah panjang lagi. Sebab dia ada pro and kontra, salah faham dari kedua belah pihak. Mungkin ada yang memahami mazhab Syafi'i baca kuat, sebab kita duk tengok selama ni baca kuat je. Satu bab. Satu lagi, kalau baca kuat, ada pula yang kata bid'ah. Itu pun ifrat dan tafrid. Sama ada ifrat dan tafrid dari sudut salah faham bahawasanya baca kuat itulah yang sebenarnya mazhab Syafi'i. Satu lagi, mengingkari perbuatan orang yang baca kuat. Kalau mazhab Hanafi ni baca pelan, maksudnya dalam uruf masyarakat, baca perlahan. Kita tengok dekat Cape Town kan, Cape Town ni orang Syafi'i, dia baca kuat lah, tapi zikir lepas mayang dia lain lah. Dia punya doa dia macam baca hujung doa dia, Subhana rabbika rabbil, terus Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bila dia doa yang kepala dekat Cape Town Syafi'i, maknanya walhasilnya dia baca kuat lah kalau Cape Town. Jadi tempat yang mana tak bersetuju, ada juga Cape Town tu, mungkin dia orang ni orang India ke, dia tulis kat tepi, dilarang membaca kuat zikir sembahyang. Tapi kalau Hanafi, dia perlahan. Tapi ada yang di masa doa tu cukup. Faham? Masa doa barulah dia baca kuat.
Jadi kena tahu dia punya asal mahsul, asal usul. Faham? Itu boleh baca. Dan Buriyah tu yang bagus. Dalam Buriyah Mustajidin berkenaan perkara ini dalam konteks mazhab Syafi'i, so kita faham dengan baik. Tadi saya dah sebut asalnya baca perlahan, maka disunatkan baca kuat bila untuk ta'lim. Faham? Dan satu lagi, supaya doa kita ni supaya doa kita itu diaminkan. Faham? Jadi kalau imam dia nak doa dia diaminkan, dia baca perlahan. Tapi yang makmum tu, itu yang berlaku, dia jadi rutin je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam tu dikuatkan suara kan, Bismillah je. Jadi semua makmum kat atas asrama tu angkat tangan, Alhamdulillah, dia sapu muka. Dia buat apa tu? Makmum tengah buat apa? Angkat tangan, tutup tangan. Dia nak doa, dia nak amin, tak dengar. Imam tengah doa apa? Faham? Jadi untuk imam itu amin dia, doa dia diaminkan, dikeraskan suara dia. Faham? Kalau tidak, kalau tak dengar apa imam doa, kita semua doa infradi. Faham tak? Doa infradi. Sebab doa yang diaminkan bila didengari. Sebab itu doa kunut diaminkan, sebab kita dengar kat telinga kita, Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Faham? Dan kita kata, kalaulah imam baca kunut, kita tak dengar. Kita pun nak baca hari itu, duduk jauh, tak dengar, maka makmum itu dia baca doa kunut sendiri. Dia tak perlulah nak amin, tak dengar. Walaupun menurut anggaran dia, imam tengah baca Allahumma hdina. Menurut anggaran lah, sebab ikut timing kan. Dia istighal dengan doa sendiri, tak dengar. Faham? Jadi sebab itu doa bersama itu kuat, supaya untuk dengar. Secara umumnya madrasah ni, kalau Malaysia lah, pondok ni kita baca kuat semua. Cuma kat sini tak suruh baca kuat lah. Tujuan untuk ta'lim. Kalau tak, pelajar tu dia tak reti baca doa lepas sembahyang. Tak reti baca al-kalam wal-lafz, walaupun kelas 8. Tak latih. Faham? Tak latih, dia tak reti nak zikir lepas sembahyang. Doa lepas sembahyang panjang-panjang tak tahu. Tapi kalau baca kuat, jadi kita boleh dengar. Jadi kita akan ikut. Kalau benda tu dengar setiap hari kan, boleh ikut. Belajar secara ikutan. Jadi itu faedah dia ta'lim. Satu lagi nasyat, tansyid. Mentansyidkan. Jadi kalau tak zikir kuat, semua diam, tidur. Zikir kuat baru ikut. Faham? Walaupun tempat tu tempat orang dah tahu baca apa, tahu dah baca. Bacaan tu tak perlu nak belajar, nak ta'lim pun memang baca pun, tahu dah bacaan dia. Tapi tansyid, faham? Nasyat. Kalau baca kuat, semua akan ikut. Jadi kalau dengan niat-niat tersebut, maka disunatkan untuk jahar min haisul wasilah. Faham tak? Jadi kita, antara dalil kita adalah tadi tu, Nabi sembahyang Zuhur, Asar, sahabat dengar bacaan Nabi. Faham? Sedangkan yang disunatkan perlahan. Disunatkan apa? Perlahan kan? Maka daripada situ ulama telah ta'lilkan Nabi baca sehingga dinding hari ta'lim. Kemudian mungkin akan ada orang hujahkan, okey, kalau untuk ta'lim, sekali-sekala je lah baca kuat. Faham? Bukan tiap-tiap hari. Di samping ta'lim dia ada tansyid. Sebab itu kita boleh buat kadang kuat, kadang perlahan. Dia kalau di Darul Mustafa, dia zikir sebelahan. Dia baca kepala je. Ilahana Rahman, Subhanallah, Alhamdulillah, kuat. Dia nak bagi tahu sekarang ni baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebenarnya di Hudaidah pun sebelahan tak? Sekadar kepala je kita sebut. Faham? Yang warik lah. Tapi kalau baca hizib ke apa, baca kuat. Tujuannya untuk ta'lim dan tansyid. Wallahu a'lam bissawab.